Assalamualaikum para pelajar. Hari ini cikgu akan sambung dengan bab 2 lagi dan topik yang cikgu akan sentuh ialah fungsi dalam pengurusan, dan di bawah fungsi pengurusan ini subtopiknya adalah pengorganisasian. Di bawah subtopik pengorganisasian ini, cikgu akan pecahkan kepada dua elemen iaitu reka bentuk organisasi dan juga proses pengorganisasian. Mari kita lihat kepada elemen yang pertama dalam pengorganisasian iaitu reka bentuk organisasi. Di bawah reka bentuk ini terdapat beberapa unsur yang perlu kita tahu. Yang pertama ialah carta organisasi. Apa yang dimaksudkan dengan carta organisasi? Carta organisasi merupakan sesuatu yang menunjukkan hubungan di antara jabatan, fungsi dan hubungan kuasa. Antara maklumat yang terdapat dalam carta organisasi ialah peringkat pengurusan, pembahagian kerja, hubungan antara ketua dengan pekerja, rantaian kuasa dan juga komunikasi. Ini merupakan contoh carta organisasi. Mesti kamu pernah lihat kan? Kita lihat pula kepada unsur yang kedua dalam reka bentuk organisasi iaitu penjabatan. Apa yang dimaksudkan dengan penjabatan? Penjabatan merupakan suatu proses untuk mengumpulkan sumber manusia dan aktiviti organisasi dalam satu kelompok yang sama yang disebut sebagai jabatan. Tujuan untuk membentuk jabatan ini ada beberapa sebab. Yang pertama adalah untuk membantu meningkatkan kecekapan penggunaan sumber. Yang kedua, membantu pengurusan tertinggi. Dan yang ketiga, bertujuan untuk membantu kerja penyelarasan dengan lebih baik dan berkesan. Terdapat beberapa jenis penjabatan, antaranya adalah mengikut fungsi. Mengikut fungsi bermaksud sesuatu jabatan itu dibina ataupun diwujudkan mengikut fungsi tugas dan kerja. Contohnya, pengurus besar, di bawahnya terdapat pengurus pertengahan iaitu pengurus sumber manusia, pengurus kewangan, pengurus pengeluaran dan sebagainya. Pengurus-pengurus ini dinamakan mengikut fungsi tugas dan kerja. Jenis penjabatan yang kedua adalah mengikut division. Mengikut division di sini bermaksud carta organisasi dibina mengikut jenis produk, pasaran atau kedudukan geografi. Contoh yang pertama kita dapat lihat beberapa jenis pengurus diwujudkan mengikut jenis produk. Contohnya pengurus produk A, pengurus produk B dan seterusnya. Dan contoh yang kedua menunjukkan bahawa jabatan atau carta organisasi dibina mengikut pasaran ataupun kedudukan geografi, di mana kita dapat lihat terdapatnya pengurus wilayah Semenanjung Malaysia dan yang kedua pengurus wilayah Borneo. Penjabatan yang ketiga adalah mengikut matriks. Maksudnya carta organisasi dibina mengikut perkongsian kepakaran dan juga projek. Ini bermakna dua jenis elemen dititik beratkan bagi membina carta organisasi jenis matrik ini. Contohnya di bawah kita dapat lihat ada pengarah berkaitan dengan projek dan juga ada unit yang berkaitan dengan operasi, pemasaran dan juga kewangan. Reka bentuk dalam organisasi yang ketiga adalah elemennya manual organisasi. Manual organisasi terbahagi kepada 3 perkara iaitu file meja, manual prosedur kerja dan juga prosedur kualiti. Elemen yang pertama dalam manual organisasi ialah file meja. Apa itu file meja? File meja sebenarnya menerangkan perincian mengenai suatu jawatan, maklumat jawatan, objektif jabatan dan juga prosedur kerja. Contoh di bawah ini kita dapat lihat contoh file meja. Terdapat nama, jawatan, organisasi dan juga tanggungjawab seseorang pekerja ataupun sesuatu jawatan. Dan untuk mewujudkan file meja ini kita perlu melihat kepada prosedur kerja. Prosedur kerja sebenarnya terbahagi kepada beberapa langkah yang perlu diambil oleh seseorang yang berjawatan. Contohnya berperingkat daripada mula, menerima tugasan, proses semakan tugasan, merancang, melaksanakan tugas, hasil memuaskan, maklum balas dan tamatlah sesuatu prosedur kerja berkenaan. Unsur yang kedua pula dalam manual organisasi ialah manual prosedur kerja. Dalam manual prosedur kerja sebenarnya membincangkan tentang suatu dokumen rujukan utama dalam melakukan kerja. Maksudnya di sini kita perlu merujuk
sebelum kita melakukan suatu kerja mengikut jawatan kita. Contohnya di bawah, pengurus besar berfungsi ataupun bertugas sebagai untuk merancang strategi perniagaan firma. Jadi bila kamu bekerja nanti, kamu boleh merujuk kepada manual prosedur kerja kamu, dan manual prosedur kerja ini menerangkan apa yang perlu kita lakukan ataupun tugas kita dalam sesebuah organisasi. Elemen yang ketiga pula dalam manual organisasi ialah prosedur kualiti. Prosedur kualiti merupakan satu dokumen rekod kualiti. Bermakna di sini kita lihat pada contoh, prosedur kualiti merupakan satu jadual berkala menggambarkan tentang rekod yang perlu kita lihat kepada beberapa kualiti ataupun kerja yang perlu kita beri perhatian. Contohnya, kita hendak melihat kepada kekerapan perbersihan di dalam sebuah organisasi. Jadi terdapat bilangan kekerapan ataupun pegawai yang perlu memeriksa kebersihan di dalam syarikat berkenaan. Mari kita lihat pula kepada subtopik yang kedua dalam pengorganisasian, iaitu proses pengorganisasian. Terdapat 5 proses berurutan. Yang pertama adalah penetapan objektif. Penetapan objektif bermaksud pengurus menetapkan apakah yang ingin dicapai dalam sesuatu tempoh jangka masa. Yang kedua adalah pengenalpastian aktiviti. Pengenalpastian aktiviti bermaksud pengurus perlu mencatatkan atau menyenaraikan aktiviti-aktiviti yang perlu dijalankan dalam organisasi. Yang ketiga adalah penggelasan aktiviti. Apabila aktiviti dikenal pasti, pengurus perlu mengenal pasti apakah aktiviti yang harus dilakukan dan dikelaskan mengikut jabatan. Dan yang keempat adalah pengkelompokan aktiviti. Setelah dikelaskan aktiviti mengikut jabatan, pengurus perlu mengelompokkan aktiviti yang perlu dibuat berdasarkan kerja kelompok yang tertentu. Dan yang terakhir, mengagihkan tugas. Pengagihan tugas diagihkan mengikut carta organisasi yang diperlukan dalam sesebuah organisasi. Contohnya, pengurus bahagian pengeluaran akan menguruskan semua bahagian dalam pengeluaran bermula daripada belian sehinggalah output. Kesimpulannya pada hari ini para pelajar adalah kita telah mempelajari 2 subtopik dalam pengorganisasian, iaitu yang pertama, terdapat 3 jenis reka bentuk organisasi, iaitu carta organisasi, penjabatan dan juga manual organisasi. Dan yang kedua, yang subtopik yang telah kita pelajari adalah proses berurutan dalam pengorganisasian, 5 proses utama. Latihan pengukuhan pada hari ini diminta semua pelajar melihat pada link yang saya akan hantar. Sila jawab Google Form dan sila isi kehadiran melalui grup WhatsApp. Sekian, terima kasih.